Okay. Kita dah tengok 4.2 iaitu sektor tenaga. Nah, kita tahu bahawa kalau kita perlukan tenaga, kita tahu tenaga akan habis pada satu hari nanti. Oleh itu, kita akan cari satu cara lain, okay, tenaga alternatif lain untuk ganti tenaga yang mungkin boleh habis. Contohnya, kalau kita guna petrol kan, petrol satu hari nanti dia akan habiskan. So mungkin kita akan guna tenaga solar untuk kereta pada masa depan. Okay, so first kita dah belajar apa itu isu social scientific. Semalam saya dah katakan, okay, sosial dia adalah sosial. Okay, sosial maksudnya dia berkaitan dengan kehidupan. Dan scientific dia berkaitan dengan sains. So isu sosial scientific maksudnya apa-apa masalah terbuka, okay, masalah terbuka yang berkaitan dengan sains, dan dia juga menekankan aplikasi moral dan saintifik. Contohnya, kita menggunakan tenaga, okay, kita ada tenaga, tetapi kita tak boleh bazir. Kita mesti menjalankan etika. Maksudnya kita kena jaga kita punya sumber, tak boleh suka-suka bazir, dan kita kena gunakan dengan cermat. Okay, selain itu, kita juga tengok ada 5 isu sosial saintifik di dalam dunia. Pertama, pemanasan global. Okay. Kedua, pencemaran udara. Ketiga, pembuangan sisa tidak berancang. Keempat, pencemaran air. Dan kelima, penebangan hutan. So, ini adalah pemanasan global. Kalau satu hari nanti, suhu semakin meningkat. So, kita akan rasa sangat-sangat panas. Okay. Mungkin bumi kita akan macam ini. Kedua adalah pencemaran udara. Okay, biasa dia disebabkan oleh aktiviti manusia. Okay, seperti kilang, okay, kenderaan, dan kalau kita buang sampah secara tidak terancang, kita tak dapat uruskan sampah-sampah ini, dia akan menyebabkan pencemaran juga. Okay, dia akan jadi busuk. Dan juga pencemaran air. Okay, pencemaran air, terakhir sekali penebangan hutan. Kalau kita habis potong semua pokok, satu hari nanti kita nampak oksigen semakin kurang. Sebab apa? Pokok dia dapat keluarkan oksigen kepada kita. Tetapi kalau tak ada pokok, oksigen akan kurang. Dan kita akan keluarkan banyak karbon dioksida. Karbon dioksida dia adalah sejenis gas rumah hijau. Okay, gas rumah hijau. Rumah hijau. So, gas rumah hijau ini, dia sebenarnya dapat simpan tenaga haba daripada matahari. So, lama-kelamaan kalau kita semakin banyak karbon dioksida, dia akan jadi panas. Okay. Then, kita pun dah tengok kenapa isu sosial saintifik akan berlaku. Okay, disebabkan oleh aktiviti manusia. Okay, sebab kita manusia yang menyebabkan isu-isu ini berlaku. Okay. So, apa kesan dia? Okay, banyak kesan yang tak baik. Contohnya, perubahan iklim. Okay, cuaca akan berubah. Dan kita akan mengalami kemarau. Okay, mungkin panas dan mungkin banjir sebab pokok tak ada kan. Pokok tak ada pokok untuk serap air. So, dia akan banjir. Ataupun kita ada juga peningkatan suhu bumi. Kita akan rasa semakin panas. Okay. Oleh itu kita kena gunakan tenaga, okay, tenaga yang boleh diperbarui. Sebab kalau kita gunakan petroleum, arang batu, gas asli, satu hari nanti dia akan habis. Bila dia habis, okay, dia akan menyebabkan kita tak ada sumber. Dan kita tahu bila kita guna bahan api fosil, dia akan menyebabkan banyak gas rumah hijau terhasil. Okay. Banyak gas rumah hijau terhasil, so dia akan menyebabkan gas karbon dioksida banyak. Oleh itu, pemanasan global semakin serius. Kalau pemanasan global semakin serius, dia akan menyebabkan perubahan iklim, menyebabkan kemarau, menyebabkan banjir dan sebagainya. Okay. Berbagai bencana lain. Oleh itu, kita kena carikan tenaga dibekal, kena menggunakan cara tenaga dibekalkan dan dijalankan melalui tenaga boleh dibauri. Dan juga kita boleh
mementingkan kecekapan penggunaan dan agihan tenaga dihasilkan. Maksudnya, kita kena pastikan tenaga itu dapat digunakan dengan baik. Bukan suka-suka kalau saya on aircon, ini saya biarkan saja. Okay? Sebab saya seorang, tapi saya onkan aircon day one itu. Okay? Memang bazir kan? Sebab bukan banyak orang. Satu orang saja. So kita kena pastikan kita guna tenaga dengan baik. So sumber-sumber tenaga yang boleh dibauri contohnya angin, hidro. So tenaga hidro ini selalu menjadi sumber utama oleh sebanyak negara untuk menjana elektrik. Okay, termasuk negara kita. Negara kita pun menggunakan sumber tenaga hidro untuk menjana tenaga elektrik. Okay. Sumber tenaga solar, sumber tenaga geothermal. Okay. Kalau kita guna tenaga baharu, kita dapat mengurangkan kandungan gas karbon dioksida, kita dapat mengurangkan perubahan iklim, dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Okay. So ini adalah apa yang kita belajar pada semalam, pada hari semalam. Okay. Siapa dan join kita? Maris. Okay, Maris, sila pastikan anda pergi tuliskan kehadiran. Okay, di sini ya. Okay, Maris. Pergi login Google Classroom, masukkan kehadiran di sini. Baik, kita tengok kepada latihan. So anda boleh buat dalam buku latihan. Okay, buku latihan. So 4.2. Okay, semua dah sedia? Okay, latihan 4.2. Okay, soalan pertama, apakah yang dimasukkan dengan isu sosial saintifik? Seperti cikgu kata tadi kan, isu sosial, okay, sosial berkaitan dengan kehidupan kita. Okay, saintifik adalah berkaitan dengan sains. Okay, so apa itu isu sosial saintifik? Okay, jawapan adalah, dia adalah masalah terbuka. Okay, masalah terbuka. Okay, isu sosial saintifik adalah masalah terbuka yang apa? Yang dikaitkan dengan okay, anda boleh tulis dalam buku latihan. Okay, sekejap. Okay, so isu sosial saintifik adalah masalah terbuka yang dikaitkan dengan apa? Dengan aplikasi sains kan. Okay, dia mesti berkaitan dengan pengetahuan sains. Tetapi kita juga mementingkan moral, okay, aplikasi moral dan juga saintifik. Okay, so isu saintifik dalam masa terbuka dengan isu yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral serta saintifik kepada situasi dunia sebenar. Okay, saya tahu dia panjang kan. Okay, yang penting adalah kita kena highlightkan. Okay, highlightkan yang ni.
Dia adalah masalah terbuka. Yang boleh dikaitkan dengan sains. Dan juga menekankan aplikasi moral serta saintifik. Ini adalah isu sosial saintifik. Soalan 2. Kita dah belum? Lebih baik sebenarnya kalau kita ada kelas, anda buat sekarang. Sebab kita free kan. Sebab kalau anda tak buat, nanti banyak kerja anda kena kerja balik. Sebab nanti kalau kita naik sekolah, saya tak akan ulang. Yang belum buat ini, mereka kena buat semula. So mereka kena buat banyak. So sekarang anda ikut dengan saya, lebih senang lah. Soalan 2. Nyatakan 5 contoh isu sosial saintifik yang hangat dibincangkan di peringkat dunia sekarang. Tadi kita nampak kan ada gambar-gambar kan. Ada 5 gambar situasi isu sosial saintifik kan. Masih ingat tak? Pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global. Kedua adalah pemanasan global. Kedua adalah penebangan hutan. Penebangan hutan. Tiga adalah pencemaran air. 4. Pencemaran udara. Dan juga 5. Sampah kan, berkaitan dengan sampah kan. Pengurusan tidak terancang. Nyatakan 3 isu sosial saintifik dalam sektor tenaga. Sekarang kalau kita tengok sektor tenaga, apakah isu dia? Ada 3. First adalah penggunaan. Pertama adalah penggunaan sumber tenaga. Kita nak tengok sama ada sumber tenaga ini, kita tahu satu hari lagi dia akan habiskan. So, kita kena cari tenaga lain untuk ganti. So, pertama adalah penggunaan sumber tenaga. Dan kedua adalah pembakaran sumber bahan api dan fosil. Contohnya kalau kita guna untuk bakar apa? Bakar bahan api ini untuk buat apa? Untuk ada supaya contohnya kenderaan kita. Kereta kita dapat berjalan kan. Kita akan bakar petroleum semua ni kan. So bila bakar ini dia akan menyebabkan kesan apa? Banyak asap keluar kan. Banyak gas karbon dioksida akan keluar. So apa yang berlaku adalah semakin banyak gas karbon dioksida, mungkin berlaku peningkatan suhu. Kita akan rasa sangat panas. Yang ketiga adalah pemanasan global. So kesan daripada itu dia akan menyebabkan pemanasan global. So ada 3.
Okey. Seterusnya, soalan 4. Okey, cikgu clearkan ah. Okey, semua ini sebenarnya dalam PowerPoint ada, buku teks pun ada. Okey, anda boleh cari jawapan. Okey, tapi kita bincang sama-sama. Okey, soalan 4. Pembebasan gas rumah hijau berlebihan menyebabkan pemanasan global iaitu peningkatan suhu bumi akan berlaku. Nyatakan contoh gas rumah hijau. Okey, apakah contoh gas rumah hijau? Siapa yang tahu? Brian tahu tak? Contohnya kenderaan kan, dia akan membebaskan asap apa? Gas apa? Start dengan K. Siapa tahu? Ka apa? Karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Okey, seterusnya, nyatakan 3 kesan daripada pemanasan global. Kalau suhu bumi semakin bertambah, kita rasa semakin panas. Apa yang berlaku sebenarnya? Okey, kalau kita tengok kutub selatan, okey, kutub selatan, kutub utara. Okey, tahu tak mana kutub selatan, kutub utara? That means kalau kita tengok bumi, okey, kalau kita tengok bumi, okey, bumi ini yang paling utara sekali atau selatan sekali. Okey. So apa yang berlaku pada sana? Okey, dekat sana kita tahu memang sejuk kan. Ada banyak ais kan. Okey, ada banyak ais. Okey, bukit-bukit ais kan. So apa yang berlaku pada ais ini? Okey, ais ini akan semakin panas kan. Bila panas dia akan menjadi air kan, akan menjadi cecair kan. So bila menjadi air, apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku adalah paras air laut akan semakin bertambah. Akan semakin naik. Sebab banyak air sekarang. So bila ais tu dia menjadi air, so sekarang bumi banyak air. So air laut akan semakin naik kan. Okey, laut semakin naik. So bila air laut semakin naik, apa yang berlaku sebenarnya? Kita akan selalu mengalami banjir. Okey, so ada 3 jawapan. Pertama adalah pencairan bongkar ais di kutub utara dan kutub selatan. Okey, dengan lebih cepat. Okey, so bila pencairan berlaku, dia akan menyebabkan paras air laut meningkat. Okey, meningkat. Dan kesan daripada itu, banjir serius atau banjir besar berlaku. Okey, banjir besar berlaku. So kita nampak sebenarnya kalau kita tak uruskan sektor tenaga dengan baik, dia akan menyebabkan kesan yang sangat negatif. So soalan 6, nyatakan 2 perkara yang perlu dititikberatkan dalam menangani isu sosial-saintifik sektor tenaga. So apakah 2 perkara penting untuk kita fokus supaya dapat mengatasi isu-isu ini? Okay. So pertama adalah kita kena tahu macam mana kita nak mendapat tenaga, kan? Okay. Sebelum ni kita guna tenaga yang tidak boleh dibauri. So dia akan menyebabkan pencemaran, akan menyebabkan pemanasan
global sebagainya kan. So kita kena fokus macam mana kita nak dapat tenaga. Okay, so cara tenaga itu dijanakan atau dihasilkan. Okay, dibekalkan. Dan kedua, macam mana kita nak guna tenaga dengan cekap. Kecekapan penggunaan dan agihan tenaga. Okay, so ini adalah dua perkara penting yang kita kena fokus. Sepatutnya minggu depan hari Rabu kita akan buka sekolah. Tapi cikgu rasalah mungkin tak dapat buka. Sebab kalau kita tengok kes sekarang, saya rasa akan extend. Okay, tapi kita tak tahulah. Kita harap ada miracle berlaku. Okay. Right. Soalan 7. Nyatakan 4 contoh tenaga yang boleh diperbaharui. Selain daripada kita guna petroleum, guna bahan api, kita guna gas asli. So apa lagi yang kita boleh menggunakan untuk mengganti tenaga-tenaga ini? Okay, pertama adalah tenaga solar. Okay, tenaga solar. Okay, kedua tenaga angin. Okay, tenaga angin. 3, tenaga geothermal. Okay, geothermal dia adalah tenaga berdasarkan bumi. Okay, permukaan bumi dia ada tempat yang dia ada kedudukan geografi yang bagus. Okay, so bila dia punya tempat bumi dia panas kan, bawah tanah dia sangat panas, so dia boleh menghasilkan gas yang panas untuk secara tidak langsung menggunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, dan keempat adalah tenaga hidro. Okay, tenaga hidro ini adalah tenaga yang digunakan oleh kebanyakan negara. Okay, so this one sangat bagus sebab kebanyakan negara menggunakan tenaga hidro. Okay, soalan 7 Okay, ada 3 soalan lagi, soalan 8. Okay, sudah. Alright, soalan 8. Namakan sumber tenaga yang baru yang kebanyakan negara menggunakannya dalam menjana elektrik. So, seperti tadi saya katakan, yang paling banyak digunakan adalah tenaga hidro. Okay, hidro maksudnya air lah. Okay, air. Berikan 2 kepentingan memperkasakan penggunaan tenaga boleh baharu. Okay, so bila kita guna tenaga yang boleh diperbaharui, apa kesan dia? Kalau kita tak guna
petroleum, kita guna solar, kita guna angin. Sebab tenaga matahari sangat bersih kan. So kita akan mengurangkan apa? Kandungan karbon dioksida. Okey. Karbon dioksida yang dibebaskan akan dikurangkan. Okey, setelah itu kita dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu kalau kita kurangkan karbon dioksida, dan karbon dioksida dia adalah gas rumah hijau. Dia akan menyebabkan kesan rumah hijau dikurangkan. Okey. Ataupun kita boleh juga mengurangkan perubahan iklim. Okay, kita akan tak akan rasa kenapa selalu panas. Okay, perubahan iklim. Okay, pilih mana-mana dua lah. Baik. Soalan 10, katakan kaedah lain selain penggunaan sumber tenaga yang boleh baharu dalam mengenai masalah isu sosial saintifik. So selain daripada kita guna sumber tenaga yang bersih, apa lagi cara lain? Okay, kalau kita tak ada sumber alternatif, okay, contohnya saya sekarang PKP kan, okay, kalau saya tak ada duit dah, okay, saya tak ada duit, saya tinggal Maggi saja untuk makan. Okay, saya tak ada duit untuk beli yang baru. So apa yang saya buat? Okay, saya cuba jimat lah. Takkanlah saya habiskan semua Maggi dalam satu hari. Saya jimat supaya saya agihkan. Okay, hari ini makan berapa, mungkin makan sikit-sikit, esok makan sikit-sikit. Saya kena plan dan saya kena jimatkan. So sama juga kalau kita tak ada sumber tenaga yang lain, kita kena tahu macam mana nak jimat. Okay, so kita boleh menjalankan kempen penjimatan, penjimatan tenaga ataupun kempen amalan kecekapan tenaga. Okay, ataupun kempen kesedaran jimat tenaga. Pun boleh juga. Okay, so ini adalah tutorial untuk latihan 4.2 sektor tenaga. Kita ada 5 minit lagi. Selepas ini saya nak menjalankan satu game quizy untuk test kefahaman 4.2. Kita break sekarang pasal pukul 10.06. Kita join balik pada pukul 10.10. Okay, join balik pukul 10.10. Semua pelajar join. Okay, join Zoom ini pada 10.10. Okay, saya akan menjalankan quiz. Okay, quiz dengan quizy ya. Dan kita akan main sama-sama. Okay, so yang pergi tandas, dan pergi minum air, nak rehat, boleh rehat. Okay, selepas 4 minit kita jumpa semula. Okay, faham tak? Okay, alright. See you. Bye-bye.